seterusnya, majlis menjemput Dr. Syabuddin Amiruddin bagi menyampaikan perkongsian beliau bertajuk Sistem Identifikasi dan Tagging di Pokok Paya Laut. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, yang berusaha puan pengacara majlis, terima kasih diucapkan. Yang dihormati PM Dr. Zulhimi Ismail, Prof. Fadil, yang juga dihormati Tuan Aidil Nizam selaku Ketua Kampung, Saudara Muhammad Syazwan, Penolong Pengurus Pangkalan Nelayan Kampung Sungai Timun. Kita juga ada Encik Habibun dari MNS. Seterusnya kepada semua ketua sub-projek 1, 2, 3 dan ahli-ahli masing-masing lah yang bertanggungjawab untuk menyiapkan projek ini. Dan seterusnya yang terakhir untuk semua ahli yang hadir, komuniti Kampung Sungai Timun yang hadir pada hari ini. Okey, tajuk saya yang terakhir ni lah, sub projek yang keempat, tajuk dia Sistem Identifikasi dan Tagging Pokok Hutan Paya Laut. Dan yang bertanggungjawab untuk projek ni kita dua orang, iaitu saya dan juga pelajar kita di Fakulti Alam Pena dan Hukum, iaitu saudari Nur Shazlin Natasha Edi. Dia ada kat sini. Alright. Okay, so kita dah tengok daripada sub-projek 1, 2, 3 tentang latar belakang apa itu pokok hutan paya laut, khususnya pokok bakau, bagaimana nak membangunkan nursery, menanam, membiak lah, maksudnya membiak anak benih, dan seterusnya bagi proses untuk membuat pemasaran. So sub-projek saya yang keempat ni khusus untuk bagaimana kita boleh monitor anak benih yang telah ditanam di kawasan hutan paya laut di Kampung Sungai Timun. Okey. So matlamat utama untuk sub-projek ini ialah memantau keberkesanan program penanaman semula anak benih pokok hutan paya laut. So proses untuk membiak ataupun mengambil anak benih, letak di nursery, dan selepas tu kita tanam di tapak, mungkin agak jauh daripada kawasan nursery, dan proses tersebut memerlukan pemantauan. So kita perlu tahu bagaimana nak monitor. Bahasa Melayu kita mungkin memantau. So kita bangunkan teknologi di sini. Dan seterusnya matlamat kedua ialah pemindahan ilmu dan teknologi kepada peserta dan agensi berkaitan. Di mana kita menggunakan aplikasi telefon pintar, dan seharusnya semua anggota masyarakat pada hari ini ada telefon pintar masing-masing, ataupun dalam Inggeris kita panggil sebagai smartphone. Okay. Dan keduanya, data-data ni kita simpan secara dalam talian. So kita letakkan di website. So apa yang kita buat ialah kita bangunkan sistem yang berasaskan kepada Android, memandangkan majoriti pengguna menggunakan Android base. So kita bangunkan dulu untuk Android. Mungkin pada masa depan kita bangunkan untuk pengguna Apple, untuk iOS. Dan seterusnya yang peringkat sistem yang kedua ialah website. So di antara apps, application ataupun mobile application yang kita bangunkan ni, dia ada integration dengan website. So apabila kita pergi ke site, tanam pokok, kita letak tagging, letakkan tag QR code, dan data-data tersebut disimpan secara terus kepada website. Dan faedah utama apabila sistem ni berjalan dengan sempurna,
secara tak langsung, secara long term lah, secara jangka panjang, ianya akan membantu pihak yang terlibat dalam memantau taburan kesihatan dan status masa anak pokok yang telah ditanam, dan di mana proses ni boleh dilakukan secara atas talian. So maksudnya kita duduk dekat rumah ke dekat office, kita boleh tengok current status, apa yang telah berlaku, di mana pokok telah ditanam. So kita boleh tengok study dia secara khusus. Kita boleh buat analisis pada peringkat yang seterusnya. Tapi yang paling penting ialah tanam dulu. Dah tanam, kita pasang tag QR code, kita masukkan data dalam application, dan make sure semua data tu betul, dan seterusnya kita boleh tengok maklumat tersebut di website. Pokok yang sama, mungkin dalam masa 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun selepas tu, kita boleh revisit, kita lawat semula, kita boleh update status dia, maklumat tentang pokok yang sama. Mungkin dari segi pembesaran dia, ketinggian, kanopi dunia makin lebar dia, dan apa-apa maklumat lain, kita boleh update. So bila kita ada satu data yang berterusan, so kita boleh tengok macam dia punya pattern, pattern pokok, bagaimana dia membesar, dan juga kita juga boleh monitor sama ada pokok yang kita tanam tu mungkin hilang. Bila kita pergi site, dia dah tak jumpa tempatnya. Sepatutnya pokok tu ada tapi dah tak ada. So kita boleh update dalam kita punya pangkalan data kita. Bahasa Inggeris panggil database. Okay, so itu secara umum. Secara umum apa yang kita buat dalam sub-projek 4. So banyak kerja-kerja teknikal. Kita ada banyak buat kerja system development, programming, kita bangunkan website, kita bangunkan online database. So kerja-kerjanya sangat agak rumit sikit. Okay. So sebenarnya memerlukan banyak masa, banyak ujian, banyak testing. So kadang-kadang sistem tu running, kadang-kadang tak running, pening kepala pula fikir kenapa tak running. So proses ni masih berjalan lah. Dan pada peringkat ni kita katakan dia masih lagi dalam first release. So kalau kita tengok sekarang Windows pun dah version 10 kan. Windows version 1 dulu tak tahu macam mana rupa. So very outdated, old fashion. So kita punya produk ini pun dari segi application dan website tu masih barulah, fresh, macam budak baru lahir. Alright. So okay, secara umum kita bangunkan dua sistem. Sebenarnya dia integrated system, satu website dan satu lagi aplikasi. Website dah running, kita dah buat testing, so far alhamdulillah working. Application pun dah running, dah banyak buat testing tapi belum publish. Kita belum bagi nak publish lah kepada pengguna, ataupun kepada komuniti Kampung Sungai Timun. So tunggu sekejap, kita masih buat beberapa testing lagi. Website dah boleh visit, saya akan bagi link dia lepas ni. Dan untuk pengguna aplikasi, kita ada interface macam ni, welcome to Kampung Sungai Timun, dan kita namakan aplikasi ni ialah Hutan Paya Laut Geotagging and Identification. So dan dia ada dua kategori pengguna, iaitu staff dan guest. So saya akan terangkan lebih lanjut selepas ini. So dan maklumat seperti tag QR code, ini perlu dihasilkan, kita kena buat. Satu tanda lah, sebagai satu tanda untuk kita letakkan pada pokok. So itu pun kita akan gunakan sebagai satu kaedah masa kini. Semua orang dah guna QR code. So kamera pun ada kamera. So dengan by scanning QR code, kita boleh dapatkan maklumat secara terus dia punya ID. So kalau guest dia pergi ke hutan, dia tengok pokok tu ada QR code, so dia gunakan aplikasi ni, dia scan QR code dan seterusnya maklumat boleh terus diperolehi tentang pokok tersebut. Okey, inilah website yang telah kita siapkan.
dah boleh visit, dia punya URL ataupun dia punya nama, host name, boleh banyak term kat sini. Dia boleh panggil, kita panggilkan kstutm.com. KST untuk Kampung Sungai Timun, sebab kita collaborate dengan UTM yang bangunkan, so kita tambah dengan UTM lah, utm.com, Kampung Sungai Timun, utm.com. Banyak style macam mana nak access, paling ringkas kstutm.com ataupun www.kstutm.com, ataupun nak nama penuh pun boleh, ataupun just scan dekat QR code sini boleh access terus. Dia akan link untuk linkkan kepada website. Kandungan dalam website sentiasa diperbaharui daripada masa ke semasa, tapi khususnya kita untuk tajuk projek ni lah, iaitu meningkatkan ekonomi komuniti setempat melalui pengurusan konservasi hutan paya laut. So saya asingkan maklumat mengikut sub-projek. So untuk detail sub-projek nanti boleh access kat sana. Nanti semua ketua projek InsyaAllah dia akan bagi maklumat, saya akan masukkan kat sana. Dan juga saudara Syazwan ada bagi beberapa maklumat tentang Kampung Sungai Timun pun saya dah masukkan, tentang latar belakang, tentang aktiviti dan beberapa gambar lah, boleh akses di sana. Okay, so secara umum saya buat basic menu dekat atas ni. Dekat atas ni dipanggil home. Home dia sebagai Kampung Sungai Timun. Seterusnya kita ada explore tree maps dan review tree data. Dan yang ini hanya untuk administrator, administrator yang kita akan lantik lah, untuk dia sign in. Dia administrator, dia ada tanggungjawab dia lah. Saya akan terangkan selepas ini. So untuk melihat maps atas pokok yang telah ditanam dan di tag, boleh tengok dekat explore tree map. Dan kita melihat butiran bagi setiap pokok tu, boleh pergi pada review tree data. Okay, so ini adalah aplikasi geotagging. So aplikasi ini kita bangunkan buat masa ini khusus untuk pengguna Android sahaja. So mungkin pada next project baru kita boleh pergi pada Apple ataupun iOS. So kita ada dua kategori pengguna, iaitu staff dan guest. So staff bermaksud orang yang di register, sesiapa yang kita panggil istilah sukarelawan geotagging. Sukarelawan geotagging ni administrator kena registerkan dia, bagikan dia punya nama account dan password. So lepas tu dia boleh access lah kepada sistem ni ataupun application ni, di mana sebagai geotagger, kita panggil istilah lagi satu, geotagger. So dia boleh tag pokok baru, dan juga kemas kini info pokok. So dia pergi ke site, tanam pokok, letakkan QR code, pasang QR code, tanda QR code tu, QR ataupun QR code tag, dan masukkan butiran. Dan yang kedua ialah revisit pokok yang sama dan kemas kini info pokok tersebut. Right. Okay, ini kalau nak sebagai geotagger, dia boleh masukkan dia punya username, dia punya password dan login ataupun log masuk. Okay, dalam menu untuk sebagai geotagger ni, kita bagi beberapa function. Yang pertama ambil gambar. So mungkin pokok tu ada, so kita boleh ambil gambar sebagai bukti evidence pokok tu dah ada dah ditanam, dan ada QR code. So bila kita dah letakkan QR code ini sebagai sampel saya lah, sebagai sampel saya tak sempat nak pergi Kampung Sungai Timun untuk pasang QR code, so kita tak boleh nak test. So ini kita buat kat rumah dulu. So ni ada pusat tentang pokok, saya buatkan satu QR code, print, letak atas satu pad, dan kita ikat pada pokok. Ini sementara lah sebagai satu simulasi. Okay, so bila kita klik button di sini, so kita punya smartphone akan scan QR code, dapatkan ID,
So ID tu akan keluar kat sini, kemudian kita boleh select, pilih nama pokok. So kita ada senarai pokok. Yang penting sekarang ialah mengetahui pokok tu ialah pokok apa. Okay. Itu perlukan sedikit knowledge lah, bukan sedikit, mesti banyak knowledge juga. That's why kita nak somebody yang dah train. Kalau tidak nanti dia boleh just select any pokok, mana-mana pokok pun dia boleh select kan, tak ada siapa nak control. So somebody yang dah well trained lah, dia dah tahu ni pokok apa, ni pokok apa. Kalau tidak nanti dia salah buat selection. Okay. Kemudian dia akan perlu masukkan maklumat seperti tinggi pokok, ukur lelek pokok, tebaran pokok. Okay. Dan sebaiknya ialah menggunakan pituko lah, mukuh, jangan main agak-agak saja. Nanti maklumat tu tak betul. So bila pergi dah tanam, dah pasang tanda ataupun tag QR code ni, buat measurement, ukur, dan baru masukkan. Dan seterusnya ada ruangan deskripsi, status ke apa, boleh tulis lah, supaya kita tahu jika ada maklumat yang lebih penting perlu masukkan ke sini. Dan terus select tarikh. Salah satu elemen penting ialah lokasi pokok, dapatkan lokasi. So klik kat sini dan apps akan calculate approximate ataupun anggaran ketepatan. Okay. So ada isu kat sini. Saya akan terangkan lebih lanjut nanti. Ketepatan. So setiap mobile device ataupun smartphone dia ada isu ketepatan. Ada yang sangat accurate, ada yang sangat tak berapa accurate, ada yang tak accurate langsung. Okay, itu isu yang paling besar. Okay. So apps kat sini akan bagi tahu approximate, anggaran ketepatan. Biasanya kita untuk pengguna consumer, kita panggil consumer lah, pengguna biasa smartphone, ketepatan kita dalam range, dalam anggaran 3 hingga 5 meter. 3 hingga 5 meter. So ada banyak faktor lain mengapa dia tak jadi tepat. Okay. Nanti saya ada slide sikit lah, nak cerita kat situ. So bila dah dapatkan lokasi, dia akan keluarkan maklumat lah, di segi latitude dan longitude. Mungkin yang dah belajar dulu masa kat sekolah, tahulah apa itu latitude, longitude. Dia bagikan dah bentuk number. Kalau kita duduk dekat kawasan taman, kawasan bandar, biasanya dia boleh bagi tu approximate address. Bentuk address. Contohnya kalau saya kat sini Taman Seri Pulai Perdana, dia maklumat tu akan keluar kat sini. Dan seterusnya kita klik simpan data. Bila simpan data, dia akan pergi simpan data secara online ke website. Seterusnya, bila kita dah simpan data, kita boleh visit website kita, kst.utm.com/dashboard.php. So kita boleh tengok pokok tu, maksudnya pokok tu dah start tagging, dan database tu dah store dalam pangkalan data. So dan kita boleh klik lah pada ikon pokok sini, dan kita boleh tengok butiran maklumat yang telah kita masukkan di site, dan kita akan tambah lagi lah beberapa information, contohnya berapa pokok yang dah ditanam, berapa spesies yang dah ada. So ni maklumat ni kita boleh tambah baik lah lagi dari masa ke semasa. Okay. So kalau banyak pokok dah ditanam, akan banyaklah simbol-simbol ni keluar. Okay. So buat masa ni kita tak boleh lagi nak pergi ke Kampung Timun buat testing, tengok kebersekanan sistem ni lagi. Okay. Menu yang seterusnya ialah melihat dalam bentuk table. Table ni dalam bentuk senarai lah, pokok-pokok yang telah ditanam. So contoh ni sebagai contoh simulasi kita. So kita ada pokok ID, tree ID, nama spesies, dia punya diameter, height, roots, scattering, tarikh, tagging, dan kita boleh tengok view. Bila tekan view ni sebenarnya kita boleh tengok lagi detail pokok, sama ada gambar dia, ataupun history, some history. Sebab seperti kita sebut tadi, pokok ada series, di mana kita pergi check, tarikh dia tagging, lepas tarikh update yang pertama, tarikh update kedua, dan tarikh update yang seterusnya. So maklumat tu tersimpan di sini. Okey, saya ada bahasa banyak lagi tak? Pengurusi?
Boleh teruskan sikit lagi. Boleh ya? Dalam 5 minit ke? 5 minit? Oh, tak cukup ni. Okay. Okay, kita perkenalkan istilah sukarelawan Geotaggers. So, ramai tadi saya tengok daripada komuniti yang hadir perempuan. Tapi perempuan pun sekarang aktif, kuat kan, tahan lasak. So, dia boleh pergi juga ambil anak benih, bawa pergi site, tanam, pasang QR code. So, itu antara tugas-tugas dia. Buat penanaman anak benih, hutan, pokok, paya laut. Ada banyak spesies. So, saudara Sazwan lebih mahir lah daripada saya. Kemudian pasang tanda QR code, masukkan data dalam aplikasi tadi yang saya jelaskan, dan membuat pengemas kinian dari masa ke semasa, secara berkala. Lebih baiklah kita ada satu sequence, mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ataupun 12 bulan atau setahun. Buat masa ni kita akan lantik Encik Muhammad Syazwan Hussein sebagai administrator. So siapa-siapa yang nak register sebagai sukarelawan Geotaggers boleh isi maklumat ni di laman web kst.utm.com/contact PHP. So masukkan nama, email, mungkin nombor telefon, beritahu intention, apa tujuan nak jadi Geotaggers lah. So boleh klik kat sini submit. So nanti Encik Muhammad Syazwan akan terima email. Dan sebagai administrator, dia ada beberapa tanggungjawab besar. Pertamanya untuk register member, iaitu sukarelawan Geotaggers, untuk provide, untuk memberi username, password, dan beberapa detail. Kemudian dia boleh tengok beberapa data yang dah dimasukkan, dan seterusnya generate QR code. So QR code ni suatu benda yang unik. Dia mesti unik. Dia tak boleh sama. Satu pokok satu QR code, satu pokok satu QR code, dan seterusnya. Dan dalam menu admin dia juga boleh tengok map lah, seperti yang lain. Ini adalah contoh QR code. Saya rasa semua mahir, tapi seperti yang saya kata, dia unik. So satu QR code, satu ID, satu QR code. So kita boleh generate dalam sistem kita. Okay. Alright, ini adalah antara contoh pokok yang kita dah secara simulasi saya. Ni pokok limau sebenarnya ni. Saya dekat rumah saya tak ada pokok bakau. Okay, kita letakkan tag QR code. So dan maklumat ni seterusnya kita boleh tengoklah dalam dashboard dan juga kita punya table di website. Okay, ada beberapa isu dan permasalahan dalam sistem kita ni. Pertama yang tadi saya sebut jenis telefon pintar, iaitu smartphone. Okay, setiap smartphone tu harga pun tak sama. Ada yang murah, ada yang 300-400, ada yang 1,000-2,000, ada yang mahal sampai 5-6,000 pun ada kan. So setiap smartphone dia ada capability masing-masing, keupayaan dia masing-masing. Dah tentulah yang mahal lagi bagus. So yang mahal tu biasanya chipset dia lebih bagus, lebih accurate berbanding yang lebih yang murah. So itu big issue lah. That's why kita provide information dekat ketepatan ni, ketepatan tu. So kita kena buat perbandingan juga, kita kena buat study smartphone mana yang bagus. Tapi yang bagus sebenarnya gunakan survey grade, grade bahasa Melayu panggil equipment, barang-barang ukur, barang-barang orang yang buat kerja pengukuran. So dia ada very special for tapi mahal lah, harga satu set pun 3-4 ribu, satu device. Dia memang tough, rugged, memang design untuk data-data collection. Biasanya accuracy dia boleh pergi kepada, istilah kita panggil sebagai sub-meter accuracy. Sub-meter ni bawah daripada 1 meter accuracy. Tapi harga dia mahal lah. Okay. Isu yang kedua ialah ketepatan kemasukan data. Bagaimana Geotaggers tadi nak pilih nama-nama pokok, itu diperlukan knowledge. Tidak ada salah pilih, nanti susah kita. Okay, seterusnya lah isu pengukuran, tinggi, lilit, tebaran, seperti maklumat yang diperlukan ni. So make sure dia pakai tape, jangan agak-agak dengan mata je, tak boleh.
Dan seterusnya ketepatan lokasi pokok. Okey, ini antara isu besar. Okey, saya ada satu slide sikit tentang ni. Dan kita dalam isu ini, sama ada kita nak kualiti ataupun kuantiti. So kita kena balance antara kualiti yang kita masukkan dan kuantiti pokok. Mungkin ada sehari kita ada target nak capture ataupun nak tag 20 pokok atau 30 pokok satu hari. Okay, tapi kalau kita rushing kerja tak ada kualiti. So kena balance antara kualiti dan kuantiti. Alright, seterusnya isu membuat tag QR code. Okay, yang terbaik ialah hasilkan dalam bentuk aluminium base macam ni. So kita boleh ada lubang-lubang, so kita sama ada kita pasang tali ataupun apa-apa yang berkaitan atau dawai besi macam ni. Okay, isunya cost membuat ni. Dan tak banyak company yang offer servis macam ni. Saya hingga hari ni pun saya masih tercari-cari company yang boleh hasilkan tag QR code ni dengan harga yang reasonable lah, yang agak boleh kita terima. Tambahan masa PKP ni banyak kedai tutup. So masih tak dapat jawapan yang memuaskan. So ini antara isu besar lah. Okay. Tapi untuk sementara kita mungkin boleh print atas paper, laminate dia. Tapi mungkin tak long term lah, bukan tahan lama sebab benda ni kena biar dekat luar kan, berpanas, berhujan, macam-macam. Okay. Ini secara teori sikit, bagaimana lokasi ditentukan. Okay. Basically pada asasnya, setiap smartphone, dia ada chip yang menerima location. So semua modern smartphone ada location. Dan kita secara umum kita kata kita terima GPS. So GPS ni terletak jauh di atas dan mengorbit bumi pada jarak 20,200 km yang juga kita panggil sebagai orbit sederhana tinggi. Dan GPS sebenarnya daripada Amerika buat untuk military purpose dan kita orang awam boleh guna dia secara percuma. Dan Amerika ada 32 satelit GPS buat masa ni, dan dia perlukan cuma 24 saja untuk aktif. Dah cukup untuk cover satu dunia. So dia ada reserve lah. 24 tu ada 8 reserve, so ada on, ada off. Problem dia, signal GPS tidak boleh menembusi permukaan padat. Okay? That's why kadang-kadang kita guna dalam rumah, kita tak dapat signal yang kuat. Kadang-kadang off, langsung tak ada positioning. Kadang-kadang dapat, kalau duduk dekat tepi tingkap tu mungkin dapat sikit. Dan kita perlu smartphone ataupun device, perlu at least sekurang-kurangnya 3 satelit untuk calculate dua parameter, iaitu two value, iaitu X dengan Y ataupun latitude dan longitude. So at least 3 satelit baru dapat calculate coordinate, horizontal coordinate. Okay. So sebenarnya dia boleh calculate banyak lagi. So makin banyak satelit yang boleh diterima, makin baguslah, sebab dia boleh calculate height, ketinggian. Lepas tu dia calculate macam-macam lagi benda dia boleh calculate. Itu khusus subjek GPS lah, siapa yang nak belajar. Okay. Dan the signal daripada satellite sampai kepada kita punya device, dia punya kelajuan sangat laju, iaitu 0.067. So that means kita punya update positioning tu sebenarnya every second data tu sebenarnya sentiasa update. In theoretical, GPS ni operate sepanjang masa sebarang cuaca, dia tak ada masalah. Siang malam di mana sahaja, whatever weather. Dan secara umum kita katakan ketepatan buat masa ni untuk consumer ialah lebih kurang 5 meter. Kita pergi ke site, pergi ke luar, kita open space, kita open smartphone, kita boleh dapat average 5 meter. Dan selain pada GPS ni global positioning system, dia yang dibangunkan oleh Amerika. Tapi selain pada GPS, ada negara-negara lain juga bangunkan sistem
sistem seperti GPS, dipanggil GLONASS. GLONASS dibangunkan oleh Rusia, BeiDou dibangunkan oleh China, dan Galileo dibangunkan oleh konsortium Europe. Banyak negara dekat Europe gabung build sistem dia sendiri. So untuk smartphone moden hari ini, kebanyakannya boleh integrate antara GPS, GLONASS, BeiDou dan Galileo. Okay, that's good sebenarnya. Makin banyak satelit yang kita terima, makin accurate kita punya ketepatan, location kita makin accurate. Tapi dengan harapan tak ada blockage. Kalau kita duduk bawah very thick pokok pun ada isu juga dari segi akurasi. Kalau kita duduk dalam bangunan, blockage dengan bangunan tinggi, so ada isu lah. Dia sebenarnya perlu direct contact daripada satelit sampai kepada smartphone. Okay, so ini secara teoretikal. Student kita kat sini belajar satu semester untuk subjek GPS. Saya kena cakap dalam 10 minit, 5-10 minit je. Alright, okay, buat masa ni status pembangunan sistem kita masih lagi dalam proses ujian penambahbaikan. Boleh katakan versi awal. Taklah macam, janganlah expected semua ada. Sebab dia masih versi awal. Kita masih lagi develop, tambah baik. Dan perlu lebih banyak ujian di lapangan untuk pelbagai jenis smartphone seperti saya sempat cakap pada awal tadi. So peserta atau sukarelawan Geotiga perlu memberikan respon atau laporan. So kita akan provide survey nanti, tengok respons. Dan kita perlukan masa untuk jadikan sistem ni lebih mantap lah. So ambil masa lagi. Dan untuk khusus untuk kita orang lah, sebagai pembangun sistem, kita perlukan kesabaran dan kesungguhan. Namun masa kami agak terbatas sebab main developer saya bagi kat task ni dekat Nur Shazlin, dia pun student, dia ada task lain, tapi saya support dia daripada belakang. Alright. Dan saya mungkin akan open nanti Q&A session, mungkin kita akan ngambung ataupun nak tanya sekarang pun boleh. Ada yang nak tanya ke isu pasal pasal geotagging? Dr. Shah, saya rasa kita gabung gabung nanti. Alright. Okay. Dan saya offer satu pertandingan sukarelawan Geotiga, di mana admin kena daftar seberapa ramai sukarelawan Geotiga, dan sukarelawan Geotiga download dan install aplikasi dalam smartphone, tanam, kemudian task dia pergi tanam anak pokok dan pasang tag QR code, masukkan data yang diperlukan, kemudian semak data tersebut di website. Seterusnya sukarelawan Geotiga yang dapat memasukkan data dengan banyak dan berkualiti dan tempoh masa yang ditentukan dikira pemenang. Mungkin kita decide lah berapa orang boleh kita bagi hadiah. Maklumat seterusnya akan dimaklumkan di website. So boleh visit dekat kstutm.com. Alright, that's all. Terima kasih dan jumpa lagi. Okey, terima kasih Dr. Shahabuddin. Majlis merakam kali ribuan terima kasih kepada Dr. Shahabuddin Amiruddin.